A. Ramli, legenda irama pop 60-an. Bagi peminat tegar irama 60-an atau lebih dikenali sebagai pop ye-ye, meneliti lirik lagu di atas sudah pasti tahu ia adalah lagu evergreen, kenangan mengusik jiwa, nyanyian A. Ramli dengan kugiran pengiringnya. The Rhythm Boys, lagu ciptaan Allahyarham Salamah Basiron ini terkandung dalam piring hitam EP pertama rakaman A. Ramli pada pertengahan 1960-an bersama 3 buah lagu lainnya iaitu Oh Fatimah, Seruanku dan Ingat Padaku. Lagu ini masih segar menjadi siulan di kalangan peminat pop ye-ye. Allahyarham A. Ramli Ahmad merupakan seorang penyanyi era 60-an yang sering mendendangkan lagu-lagu pop ye-ye. Beliau dilahirkan pada 25 Ogos 1948 di Jalan Tegas, Kampung Batak, daerah kaki Bukit, Singapura. Beliau merupakan anak kelima daripada 19 orang adik-beradik. Bapaknya ialah Ahmad Masid, manakala ibunya pula ialah Asmah Raden Ismail. Ketika zaman mudanya, A. Ramli mula mengasah bakat dan vokalnya menerusi pertandingan tilawah Al-Quran di kampungnya. Maka sejak dari situlah dia mula perlahan-lahan mencuba bakat dalam bidang nyanyian ini menerusi kugiran The Siglap Five. Beliau yang mula membabitkan diri dalam dunia muzik secara serius itu bermula pada tahun 1954 apabila menyertai pertandingan kugiran seluruh Singapura. Dalam pertandingan itu, beliau berjaya mendapat tempat kedua, manakala tempat pertama dimenangi oleh seorang lagi legenda irama 60-an iaitu Datuk Jeffrey Dean. Pada mulanya ketika itu, beliau menyertai kumpulan The Siglap Five sebelum bertukar menyertai kumpulan The Rhythm Boys. Seterusnya, beliau dan The Rhythm Boys telah menjuarai pertandingan kugiran seluruh Singapura pada tahun 1965 dalam pertandingan Battle of the Bands, Dave Clark 5. Banyak kumpulan kugiran yang pernah merakamkan lagu bersamanya, antaranya ialah The Click 4, The Clans dan The Times Orchestra. Pada tahun 1966, A. Ramli dan The Rhythm Boys telah dijemput untuk membuat persembahan dalam sebuah lagu ciptaan Salamah Basiron, Hani Masra, berjudul Kenangan Mengusik Jiwa secara langsung dalam rancangan terbitan Asmah Laili bertajuk Pancaragam Undangan di Radio Singapura. Ahli-ahli kumpulan The Rhythm Boys terdiri daripada Muhammad Ayub Taib, lead gitar, Muhammad Osman Said, rhythm gitar, Muhammad Ali Taib, bass gitar dan Muhammad Nur Ahmad, drum. Apa yang menariknya dalam persembahan ini, lagu yang dinyanyikannya ketika itu telah tersenarai dalam carta A selama 5 tahun berturut-turut. Sehinggakan mereka telah ditawarkan oleh pihak Eagle Record untuk merakamkan lagu Kenangan Mengusik Jiwa dan 3 lagu lain iaitu Oh Fatimah, Ingat Padaku dan Seruanku di bawah syarikat itu sebagai EP pertama mereka. Sambutan yang diterimanya daripada keluaran EP itu sangat menggalakkan sehingga selepas kejayaan EP itu, mereka mula menghasilkan lagi 2 EP dengan lagu-lagu popular, di antaranya Salam Muhibah, Paduan Kasih dan Hidup Bersama. Suasana
Pada tahun-tahun 1967 hingga 1969, A. Ramlee dan kumpulan kugirannya telah bergerak secara berasingan, di mana ketika itu A. Ramlee mula mencipta nama dengan menyertai beberapa siri rakaman dengan kugiran-kugiran lain seperti The Clans, The Click 4, Time Orchestra dan Pancaragam A. Ramlee yang ditubuhkannya sendiri. Di antara lagu-lagunya yang popular ketika itu seperti Oleh-oleh Temasek, Dendang Anak Tani, Lambayan Desa dan Sejambak Budi Setangkai Hati. Manakala The Rhythm Boys pula terus bergiat aktif menjadi pemuzik latar untuk rakaman penyanyi-penyanyi seangkatan mereka seperti Ramlah Aziz, S. Mariam, Novel, Adnan Othman, S. Ahmad dan M. Amin, selain muncul sebagai artis undangan dalam filem Agogo 67 dan Dosa Wanita. Pada tahun 1971, A. Ramlee telah berganding dengan penyanyi wanita Maria Bachok buat pertama kali dalam rancangan hiburan TV Singapura, iaitu Istana Pesta. Pada waktu itu, mereka telah merakamkan beberapa rakaman EP di bawah label Panda, namun kali ini mereka diiringi oleh sebuah kugiran dari Johor Bahru, iaitu The Nightwalkers. Antara rakaman duet mereka ialah Patah Tumbuh Hilang Berganti, Itulah Sayang, Tari Selendang, Ingin Berkawan Saja, Antara Sehati Sejiwa dan Setangkai Kembang Melati. Siapa sangka dari rangkaian kerja yang sering berduet ini, akhirnya mereka ditakdirkan menjadi pasangan suami isteri pada tahun 1972. Hasil perkahwinan ini, mereka dikurniakan seorang puteri tunggal yang diberi nama Marliana dan menetap di Marine Terrace, Singapura. Ketika tragedi rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 di Malaysia telah menyebabkan mula pudarnya kegilaan terhadap muzik pop Ye-Ye ini, maka sejak dari itu seorang demi seorang artis seangkatan dengan A. Ramlee mula menyepi dari dunia seni. Namun A. Ramlee masih tetap berkecimpung dalam bidang seni suara ini bersama Hover Records di bawah label Panda mulai tahun 1970. Selepas itu, beliau telah digandingkan dengan sebuah kugiran dari Indonesia iaitu The Commandos. Kali ini, irama dan lagu-lagunya mula dipelbagaikan daripada irama rancak kepada joget, asli dan sentimental. Ketika itu telah muncul beberapa komposer baru seperti Yusnor EF, pasangan adik-beradik Gaus dan Rosnah Ghaffar, dan komposer Indonesia seperti Yusaini Amir, Dondo dan MD Lingga turut memberi sumbangan ilham masing-masing kepada A. Ramlee yang turut mencipta lagu-lagunya sendiri dalam rakamannya. Pada tahun 1974, syarikat rakaman majikannya Hover Record telah ditutup. Setelah itu, mereka ditawarkan menjadi artis rakaman oleh Senada Records milik komposer Kasim Masdur yang turut mengundang beberapa artis lain seperti Rafi'ah Buang dan Sani Sahuri, Rahimah Rahim, selain mencukil bakat-bakat baru seperti Adang dan Ben dan A. Razak. Rakaman pertama A. Ramlee di syarikat itu ialah Ku Nantikan Kau Pulang pada tahun 1974 dan diikuti dengan EP duet dengan Maria Bachok berjudul Cahaya Bulan di Air Tenang pada tahun 1975 dan banyak lagi rakaman lain yang pernah dirakamkan oleh pasangan suami isteri ini. Seterusnya, pada tahun 1980-an, A. Ramlee mula meluaskan pengaruhnya ke Kuala Lumpur dengan album-album baru seperti Hancurnya Istana Cinta pada tahun 1982.
Kisah Lukisan 10 Tahun pada tahun 1984 dan Harapan. Selepas itu, pada tahun 1983, A. Ramli telah diundang untuk merakamkan kembali lagu-lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli sempena 10 tahun pemegahannya oleh syarikat IMI. Pada tahun 1985, irama pop Ye Ye mula meriah berikutan satu konsert perdana di Stadium Merdeka di atas usaha Allahyarham M. Sharif dan The Zurah 2. A. Ramli yang terkenal dengan lagu pop Ye Ye pada ketika dahulu akhirnya dipanggil untuk merakamkan semula lagu-lagu popularnya di bawah label Warnada dengan iringan semula kugiran ini. Selepas itu, satu konsert perdana di Stadium Merdeka telah diadakan. A. Ramli dan Maria Bachok telah membuat keputusan untuk berhijrah ke Johor Bahru. Di Malaysia, banyak rakaman yang dihasilkannya. Salah satunya adalah rakaman sebuah album tribute untuk Allahyarham Hamzah Dolmat pada tahun 1987 dengan judul Untukmu Penggesek Biola. Pada tahun 1988, jodohnya dengan isterinya Maria Bachok tidak kekal lama dan mereka membuat keputusan untuk berpisah. Penceraian itu diabadikan oleh beliau dalam lagunya Takdir pada tahun 1991 keluaran Mutiara Records. Semenjak itu, beliau mula menyepi dari dunia muzik hinggalah pada tahun 1995 apabila berita mengenai penyakit Parkinson yang dideritanya disiarkan dalam akhbar berita harian. Menyedari penderitaan itu atas usaha M. Sharif dan kugirannya The Zurah 2, satu lagi konsert perdana dipanggil Masih Ada Yang Sayang telah diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1996 bagi mengutip derma untuk membiayai belanja perubatan A. Ramli. Sejumlah besar penyanyi angkatan pop Ye Ye dikumpulkan semula bagi menjayakan konsert tersebut di mana A. Ramli sendiri bersama kugiran The Rhythm Boys mempersembahkan 3 lagu hit mereka. Dalam konsert yang sama, Maria Bachok muncul dengan menyanyikan semula lagu Itulah Sayang secara duet dengan Muhammad Sharif. Tanggal 9 Mei 2001, pada usia 53 tahun, A. Ramli telah menghembuskan nafas terakhir di rumah ibunya di Singapura. Lebih 1,000 orang mengiringi jenazahnya untuk dikebumikan di pusara abadi. Sehingga kini terdapat beberapa orang pelapisnya yang mirip dengan suara dan wajah A. Ramli meneruskan legasi beliau dalam bidang muzik. Salah seorang daripadanya ialah A. Rozaini yang juga dikenali sebagai klon Allahyarham A. Ramli. Semoga roh Allahyarham Ramli Ahmad ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh.